Hai adik-adik. Adik-adik apa khabar? Sudah mengharapkan adik-adik semuanya sihat walafiat di samping kehidupan bersama dengan ahli keluarga yang tersayang. Baiklah adik-adik, sebagaimana yang Cikgu Adaha janjikan dengan adik-adik, insya-Allah selepas pengajaran darab unit panjang, Cikgu Adaha akan sambung pula video bahagi unit panjang. Sudah pasti adik-adik tunggu video pengajaran Cikgu Adaha kan? Jom adik-adik, kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan video yang dikongsikan oleh Cikgu Adaha pada kali ini memberi manfaat dan menyeronokkan adik-adik. Jom kita belajar sama-sama. Jom! Baiklah adik-adik, adik-adik sudah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan Cikgu Adaha. Pada hari ini adik-adik, kita akan pelajari sama-sama bahagi unit panjang sukatan terbaru untuk tahun 5. Jom kita belajar. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan sama-sama pelajari standard kandungan 5.1 panjang. Manakala standard pembelajaran pula 5.1.6 membahagi ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan dengan nombor hingga 2 digit 100 dan 1000 dan dengan penukaran unit. Baiklah adik-adik, seperti biasa, Cikgu Adaha akan mulakan kelas pengajaran Cikgu Adaha dengan didik hibur. Adik-adik nak nyanyi sama-sama? Jom adik-adik kita nyanyi sama-sama Cikgu Adaha. Lagu Bahagi. Bahagi itu tolak berulang, bentuk pecahan, bentuk dipermudahkan, bentuklah panjang, darab disongsang. Jom kita belajar hoi-hoi sambil berkawan. Jom kita belajar hoi-hoi sambil berkawan. Sudah mengharapkan adik-adik terhibur. Terima kasih. Baiklah adik-adik, marilah sama-sama kita pelajari bahagi unit panjang. Adik-adik boleh rujuk buku teks muka surat 187. Soalan yang pertama. Berapakah tebal sekeping duit siling 10 sen? Kata kuncinya ialah tebal. Mari kita lihat sama-sama berapakah bilangan duit siling 10 sen. Adik-adik, Cikgu Adaha dah besarkan. Jom kita bilang sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keping duit 10 sen. Kita bina ayat matematik. Tebal 8 keping duit 10 sen ialah 12 mm. Ni adik-adik ya, telah diberikan 12 mm. Kemudian, ayat matematik kita kena bahagi dengan 8. Kenapa adik-adik? Sebab ada 8 keping duit 10 sen. Baiklah adik-adik, mari kita bahagi dalam bentuk pembahagian bentuk panjang. 12 bahagi 8, kita buat seperti itu. 12 bagi 8 dapat 1. 1 darab 8 sama dengan 8. Kita tolak 8. 12 tolak 8 sama dengan 4. Baki 4. Ingat adik, masih ada baki. Masih ada baki, boleh diselesaikan. Kita letakkan titik. Kemudian kita turunkan sifar. Jadi 40. Pandai adik-adik. Seterusnya adik-adik. Mari kita lihat, kita naikkan 5. Kenapa 5? 40 bagi 8 sama dengan 5. 5 darab 8 sama dengan 40. Maka bahaginya sifar. Dapat jawapan adik-adik? Tahniah. Adik-adik perlu ingat, soalan diberikan dalam unit milimeter. Kerana tebal 8 keping duit 10 sen adalah 12 mm. Jadi adik-adik jangan lupa tuliskan unit yang terlibat.
Terima kasih. 12 mm bagi 8 sama dengan 1.5 mm. Maksudnya tebal sekeping duit 10 sen ialah 1.5 mm. Kita lihat soalan yang kedua dalam buku teks muka surat 187. Telah diberikan 45 bahagi 45.18 cm bahagi 9. Unit diberikan dalam sentimeter, tetapi jawapan menghendaki dalam unit milimeter. Baiklah adik-adik, cuba kita bahagi sama-sama dalam bentuk pembahagian panjang. 45.18 cm kita bahagikan dengan 9. 45 bagi 9 sama dengan 5. 5 darab 9, kita tolak 45, bakinya adalah sifar. Dan kita turunkan 1. 1 tak boleh dibahagi dengan 9, kita naikkan sifar. Sifar darab 9 sama dengan sifar. Kita turunkan pula 8, menjadi 18. 18 bahagi 9 sama dengan 2. 2 darab 9 sama dengan 18, bakinya ialah sifar. So, jawapannya ialah 5.02 cm. Seterusnya adik-adik, mari kita lihat langkah yang kedua. Jawapan menghendaki adik-adik tukar kepada milimeter. Jadi, adik-adik perlu tukar, perlu darab dengan 10. Kenapa darab 10? Sebab 1 cm bersamaan dengan 10 milimeter. Barulah adik-adik akan dapat 45.18 cm bahagi 9 bersamaan atau bersama dengan 50.2 milimeter. Adik-adik boleh faham? Cikgu dah harapkan adik-adik boleh faham. Seterusnya adik-adik, mari kita lihat contoh yang ketiga. Soalan telah diberikan 3 1/5 meter bahagi dengan 16. Jawapan menghendaki dalam unit sentimeter. Adik-adik boleh rujuk buku teks muka surat 187. Langkah pertama, kita lihat pecahan nombor bercampur 3 1/5. Kita perlu tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Boleh adik-adik ya? Nombor bercampur kita perlu tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Langkah pertama, 3 dengan 5 kita perlu darab. 3 darab 5 ialah 15. Kemudian jawapan 15 tersebut kita perlu tambah dengan pecahan yang di atas, iaitu tambah 1. Maka 15 tambah 1 menghasilkan 16. So, pecahan tidak wajar ialah 16/5. Kemudian adik-adik kita perlu darab dengan 100. Kenapa adik-adik? Ya, kerana 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Maka terhasillah jawapan 320 cm. Langkah yang kedua adik-adik, 320 cm tersebut adik-adik perlu bahagi dengan 16. Kenapa bagi 16? Sebab soalan menghendaki adik-adik bagi 16. Langkah yang kita buat di awal tadi adalah kita nak tukarkan 3 1/5 meter kepada sentimeter. Dan kita boleh bahagi 320 bagi dengan 16. Seperti ini adik-adik ya. 32 bagi 16 sama dengan 2. 2 darab 16 adalah tolak 32. Bakinya sifar. Turun lagi sifar. Di atas kita naik sifar. Bakinya juga sifar. Mudah kan? Jadi, jawapannya ialah 320 cm bahagi dengan 16 bersamaan dengan 20 cm. Itu jawapannya. Adik-adik dapat jawapan? Hebat adik-adik. Seterusnya adik, mari kita lihat contoh soalan yang keempat. Dalam buku teks muka surat 188. Soalannya, kira jarak jalan dalam meter yang diturap dalam masa 1 jam. Kata kuncinya ialah jarak jalan. Mari kita baca sama-sama. Kami mengambil masa selama 10 jam untuk menurap jalan sepanjang 2/1/4 km. Diturap dalam masa 1 jam. Kita bina dulu ayat matematik. 2/1/4 km bahagi dengan 10. Jawapan menghendaki dalam unit meter. Baiklah adik-adik. Di langkah pertama, sebagaimana soalan sebelum ini, kita tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. 2/1/4 km menjadi 9. 2 darab 4, 8. 8 tambah 1 jadi 9. Jadi 9/4. Jadi 9/4 kita bahagikan dulu ini adik-adik. Jadi kita bahagikan dulu 9 bahagi 4 ini. Akan terhasillah 2.25. Yang ni adik-adik. Boleh ya? Adik-adik boleh lihat 2.25 tersebut
adik-adik perlu darab dengan 1,000. Kenapa darab dengan 1,000 adik-adik? Kerana kita nak tukarkan kilometer kepada meter di sini. Boleh adik-adik ya? Jadi 2.25 tadi kita darab dengan 1,000. Kerana 1 kilometer bersamaan dengan 1,000 meter. Baiklah adik-adik. Seterusnya, kita bahagikan. Kita boleh buat seperti ini adik-adik. Kita gabungkan terus. 2.25 darab dengan 1,000 dan kita bahagi terus dengan 10. Kita gabung terus. Boleh adik-adik. Ini langkah yang lebih cepat. Lebih membantu adik-adik untuk menggunakan konsep permudahkan. So, kita potong atau kita memudahkan sifar di atas 1, sifar di bawah 1. Yang tinggal adalah baki lagi 2 sifar dan bila kita darab, kita perlu gerakkan ke kanan 2 kali. So, jawapannya ialah kita alihkan titik 2.25 menjadi 225 dan barulah ada titik. Jawapannya adalah 225 meter. Sebagaimana ayat matematik yang baru kita bina ini adalah 2.25 darab 1,000 bahagi dengan 10. Boleh adik-adik ya? Jadi, jarak jalan yang diturap dalam masa 1 jam ialah 225 meter. Adik-adik boleh ulang, tonton berkali-kali untuk adik-adik faham konsep yang baru dipelajari. Sebab Cikgu Adha akan cuba pelbagaikan strategi untuk membantu adik-adik. Lebih memudahkan. Seterusnya adik-adik, kita lihat contoh yang kelima dalam buku teks muka surat 188. Soalannya ialah 238.9 km bahagi dengan 100. Tetapi jawapan menghendaki dalam unit meter. Langkah pertama, kita lihat bila bagi 100 ada 2 sifar. So, kita gerakkan 2 kali ke kiri. Sebab bahagi gerak ke kiri. Darab gerak ke kanan. Kemudian, kita dah dapat jawapan 2.389 km. Adik-adik perlu ingat, 1 km bersamaan dengan 1,000 meter. Sebab soalan menghendaki adik-adik jawab dalam unit meter. Yang ni. Jadi, kita perlu tukar darabkan dengan 1,000 pula. So, kita gerakkan. Bila darab, gerakkan ke kanan 3 kali. Dan kita ubah titik. Maka akan terhasillah jawapannya ialah 2,389 meter. Maksudnya adik-adik, kita dah habis tukar 238.9 km ni kepada meter. Tetapi kita belum bahagi lagi 100. Soalan menghendaki kita bagi pula dengan 100. Jadi bila bahagi, kita gerakkan titik di sebelah kiri. Ataupun adik-adik boleh gabungkan terus. 238.9 darab dengan 1,000 bagi dengan 100. Macam ni. Kita boleh pemudahkan terus. Potong je sifar. Potong sifar 1, potong sifar 2. So, yang tinggal ialah 238.9 darab dengan 10. So, ada satu sifar, kita gerakkan satu titik ke kanan. Jawapannya adalah 2,389 meter. Yang ni adik-adik. Mudah bukan? Mudah kan? Ini adik-adik boleh gunakan pelbagai strategi untuk membantu adik-adik dalam menyelesaikan masalah bahagi unit panjang. Cikgu Adha mengharapkan jika adik-adik tidak faham, boleh ulang tonton berkali-kali untuk lebih faham. Baiklah adik-adik, soalan seterusnya, soalan nombor 6 dalam buku teks muka surat 188. Soalan diberikan 30 meter, 72 cm bahagi dengan 1,000. Tetapi soalan menghendaki adik-adik jawab dalam unit sentimeter. Langkah pertama, 30 meter kita tukarkan kepada sentimeter, maka kita perlu darab. Adik-adik perlu ingat, 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Sebab tu kita kena darab dengan 100. Yang ni kita perlu darab dengan 100 ni. Sebab kita nak tukarkan unit meter kepada sentimeter. Faham kan? Kemudian kita dah dapat 30 darab 100 adalah 3,000. 3,000 cm kita tambah pula dengan 72 cm. Sebagaimana dalam soalan yang yang Cikgu dah buatkan petak ini. Kita tambahkan. Akan terhasillah 3,072 cm. Yang tu. Kemudian, kita perlu bahagikan dengan 1,000. 1,000 ada berapa sifar adik-adik? Ada 3 sifar. So, kita gerakkan ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Kita letakkan titik. So, jawapannya ialah 30 meter 70 cm bagi 1,000. Jawapan dalam sentimeter kita dapat 3.072 cm. Sebagai mana yang telah Cikgu Adha buatkan petak kepada jawapan tersebut.
Ini kita boleh gabungkan. Adik-adik ya, ini kita boleh gabungkan 30.72 meter darab dengan 100 cm bahagi dengan 1000. Kita boleh gabung terus. Kita gunakan konsep permudahkan. Sebagaimana contoh sebelum ini. Kita buang sifar satu di atas, satu di bawah, satu di atas, satu di bawah. Yang tinggal adalah 30.72 bahagi dengan 10. Ada satu sifar saja kita perlu bahagi. So, kita gerakkan ke kiri satu kali sebab bahagi kan. So, jawapannya ialah 3.072 cm. Sama sahaja. Boleh adik-adik ya? Baiklah adik-adik boleh cuba latihan cuba ini di buku teks muka surat 188 dan Cikgu Daha mendoakan adik-adik semoga berjaya dan Cikgu Daha percaya bahawa adik-adik semuanya hebat dan pandai-pandai belaka. Okey, good luck adik-adik ya. Baiklah adik-adik, di akhir pengajaran Cikgu Daha, insya-Allah Cikgu Daha mendoakan adik supaya semuanya sihat sejahtera dan mampu menjawab soalan sebagaimana contoh dalam buku teks dan latihan yang telah diberikan. Semoga kita berjumpa lagi. Salam sayang dan teruskan menonton dan support Cikgu Daha. Bye-bye. Assalamualaikum.